implikasi. Kemudian kita ambil contoh-contoh lain yang menghuraikan hadis ini daripada nas-nas Al-Quran dan juga sunnah. Antaranya tuan-tuan ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kira akan perbuatan-perbuatan yang tanpa sengaja ini, tanpa niat ini. Antaranya adalah qatlul khata', pembunuhan yang tak sengaja, yang tersilap. Contoh mudahlah, macam kita kata kita pergi berburu, so kita bawa senapang, so kita nampak di sebalik semak tu bergerak-gerak, kita menjangkakan apa, katalah pelanduk ke contohnya kan, lalu kita pun tembak. Bila tembak, rupa-rupanya yang mati tu orang kan, rupanya mungkin dia tu nak buang air ke, dia pergi menyorok sikit ke, contoh pemburu yang lain lah pula kan. Kita duk jangka itulah apa, adalah binatang pelanduk tadi, buruan kita tadi, so kita tembak, mati tak? Mati. Apa hukum dia? Yang ni masuk dalam bab jinayah sebagai qatlul khata', pembunuhan yang tak sengaja. Kematian berlaku tetapi pembunuhan itu tanpa motif. Si pemburu tadi memang tak ada niat langsung untuk membunuh kan, memang tak ada niat langsung untuk membunuh. Okey, maka telah berlaku satu hilangnya nyawa. Okey, cumanya tengok tuan-tuan, nanti kita ada beberapa kategori pula. Sebab tengok pula, dengan sebab telah hilang satu nyawa kan, walaupun kita tak sengaja tadi, maka orang yang pemburu yang menembak tadi, dia tidaklah dikenakan qisas, itu dibalas bunuh sebab dia tak ada motif kan. Tapi dia ada satu lagi isu, satu lagi yang disebut sebagai diat. Diat ni apa? Iaitu kalau dia tidak dimaafkan, tidak dilepaskan, maka dia kena bayar sebanyak 100 ekor unta sebagai pampasan kepada nyawa yang hilang tadi. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam media masa kan sekarang ni kan, beberapa dan terdekat ni, isu pemandu mabuk yang dilanggar orang sampai mati. Okay, so kalau kita nak kata adakah itu pembunuhan sengaja, ni kita tengok. Kita yakin orang tu bila ketika dia melanggar tu memanglah dia tak ada tujuan nak membunuh kan. Cuma kita kalau pergi belakang lagi, kita kata mengapa dia minum arak. Itu itu nanti ada sedikit hukuman dia. Sebab itu saya nak terus pergi perdiat ni dulu. Saya nak terus pergi bersini dulu. Ada cadangan yang baik bagi saya, wallahu alam, yang mengusulkan supaya orang yang dengan sebab dia mabuk lalu dia langgar orang dan mati, maka dia kena bayar pampasan diat ini kepada mangsa, kepada keluarga mangsa. Dan ini lebih adil dari sudut syarak, dari sudut Islam. Sebab tuan-tuan bayar, kalaulah seorang ni katalah dia mabuk, dia langgar seorang yang dia menjadi ketua keluarga yang menjadi, kita kata, sumber pendapatan kepada keluarga itu, sumber kewangan kepada keluarga itu, yang menjadi penanggung kepada keluarga tersebut. So dia ada katalah 5-6 orang anak, isteri dia katalah tidak bekerja, lalu dia mati kerana dilanggar oleh pemandu yang mabuk kan. Kalau undang-undang sivil, kalau kita pakai penal code pun mungkin ribuan ringgit tertentu dendanya, ataupun tahun-tahun tertentu penjaranya sahaja kan. Tapi adakah keluarga mangsa itu terbela? Adakah keluarga mangsa terbela? Tidak kan. Mungkin kepada orang yang melakukan jenayah itu, dialah di penjara, dia kena denda macam tu kan, mungkin dia dapat sikit pengajaran lah. Tapi yang lebih besar adalah keluarga mangsa. Sebab itu sebenarnya syariat Islam ini lebih baik, yang terbaik. Jika berlaku pembunuhan, sama kalau tak pergi kepada qisas, kalau tidak dimaafkan oleh ahli keluarga, dia boleh pergi kepada diat. Diat ni apa? 100 ekor unta. Mana nak cari unta kan? Kita bukan duduk di negara Timur Tengah kan. Yang ni ada khilaf lah, boleh tak kalau tak ada ekor unta ni, kita bayangkan nilai dah berapa seekor unta, berapa kat tuan-tuan? Katalah lembu apa 4,000 5,000 kot. Kerbau mahal lagi kot. Katalah unta ni apa 7-8,000 dah. Katalah 7,000 lah, ambil 7,000 lah kan, cika-cika ambil 7,000. Maknanya 100 ekor unta maksud 700,000. Si pemandu mabuk ini kena bayar pampasan nilainya kepada keluarga mangsa.
Adil tak tuan-tuan? Lebih adil. Sebab itulah kos yang boleh digunakan untuk menangguh anak-anak si mangsa tadi untuk dia membesar sampai dia boleh berdikari, kan? Kalau contohnya dia masih kecil lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, dia boleh meneruskan pengajian dia, isteri dia apa semua, kan? Boleh selesai sampailah umur dia, mungkin kita kata selesai pengajian peringkat tinggi ke contohnya, dia boleh berdikari. Okey. So kos dalam tempoh 10, 15, 20 tahun itu dengan 700,000 tadi. Hak tu. Tapi kalau setakat ribuan ringgit dendanya, beberapa tahun penjaranya, yang kena tu hanya pada si pemabuk itu tadi, kan? Yang keluarga mangsa tidak terbela. Nampak? Islam lebih bagus, lebih yang terbaik. Bukan lebih bagus, memang baik, yang memang yang terbaik. Okey? Jadi isu ini. Cuma hadis kita ni cerita tentang kalau orang tu tadi bunuh tak sengaja, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada niat nak membunuh pun, kan? Cuma dalam kes mabuk ini tadi, dia ada isu pula. Isu mabuk ni adalah kalau seseorang itu mengambil sesuatu yang boleh memabukkan dengan sengaja, dia sendiri pilih nak mabuk. Kesan daripada tindakan mabuk dia itu menyebabkan dia melakukan jenayah, sama ada dia membunuh orang, dia berzina, dia apa, yang itu jumhur ulama kata tetap kena diambil tindakan. Okey, kalau tak orang boleh ambil apa, ambil jalan pintas. Kalau nak bunuh orang, nak selamat, mabuk dulu, kan? Lepas tu sebab ketika dia mabuk tu dia tak sedar diri. Bila tak sedar diri, dia tak ada taklif, kan? Sebenarnya tidak, dia mukallaf juga. Dia mukallaf juga. Jadi poin yang kita nak highlight di sini adalah apa? Cerita sampai ke tahap kalau membunuh pun tanpa sengaja, tak sengaja tadi, al-khata' tadi, maka dalam Islam dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi ada implikasi lain lah. Dengan sebab telah hilangkan satu nyawa, dia tetap kena apa ni? Diat tadilah contohnya. Ini contoh yang apa ni, contoh bab jinayat. Contoh bab ibadah.